Hardang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas, panas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? So hopefully korang berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, so untuk hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan bab 8, masih lagi bab 8, iaitu 8.2, jadual berkala unsur moden. Okey, tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, so pada akhir topik ni, saya harapkan pelajar-pelajar semua boleh mencerahkinkan jadual berkala unsur moden, boleh mendidaksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, boleh melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Pelajar juga boleh menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif macam mana, dan kemudian boleh mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey. Tapi untuk video kali ni insya-Allah saya akan buat 2 part lah kot, sebab mungkin akan panjang sikit. Kita belajar sikit-sikit. So barulah senang hati rela menerima kan. Okeylah, jom kita tengok. Baik, inilah ropel-ropelnya jadual berkala unsur. Bukan macam jadual kat kelas kita. Jadual berkala unsur ni macam pelik sikit bentuk dia, tapi inilah jadualnya. Sebenarnya nama dia ialah jadual berkala unsur yang moden. Okey, dalam ni dalam ni merupakan unsur-unsur yang telah dijumpai oleh saintis-saintis sehingga hari ini. Kalau ada unsur baru, mungkin dia akan ditambah dalam ni lagi. So mana tahu korang satu hari nanti boleh jadi saintis yang hebat gila. So adalah nama korang kat dalam ni kot. Manalah tahu kan. Mana tahu. Amin. Okeylah guys. Tanpa melengahkan masa, saya nak terangkan apa ada dalam ni sebenarnya. Apa ni. Okey, baik. Yang pertama sekali, dalam ni kita tengok ada beberapa warna. Pertama warna kuning, kemudian warna yang macam orange sikit ni, ataupun warna merah, saya pun keliru. Kemudian kita ada warna biru. Warna kuning ni merupakan adalah unsur-unsur yang kita panggil sebagai logam. Warna orange ni adalah unsur separuh logam, dan warna biru ni adalah unsur bukan logam ya, termasuk satu ada kat sini ya. So ini antaranya. Ada berapa semua sekali unsur dalam ni? Ada 118 unsur semua sekali dalam jadual berkala unsur yang moden ini ya. Okey, baik. Kita boleh bahagikan kepada beberapa. Jadual berkala unsur ni dia ada kumpulan dan dia ada kala. Jadi kumpulan apa kumpulan? Kumpulan adalah turus menegak. Contoh ni dia. Kumpulan 1 nama dia, nampak kat atas ni. Okey, kemudian kita ada kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, 6, 7, 8, 9 sampailah kumpulan 16, kumpulan 17 dan kumpulan 18. So semua sekali ada 18 kumpulan. Kemudian ada juga kala. Kala tu apa? Kala ialah apabila kita baca jadual ni secara melentang ataupun mengufuk. Okey, contoh kita ada kala 1, kala 2, kala 3, dia ke bawah je tu kala. Okey, secara melentang macam tu. Kala 3, kala 4, kala 5, kala 6, last sekali kala 7. So semua overall ada 7 kala 7 kala. Okey, saya zoomkan sikit. So apabila kita tengok jadual berkala unsur ni, apabila kita zoomkan hidrogen, contoh kat atas ni nombor 1 hidrogen, yang atas ni nama dia nombor proton, yang H ni adalah simbol unsur, bawah dia nama unsur, dan nombor yang di bawah ini adalah nama dia jisim atom relatif. Jisim untuk unsur itulah. So kalau saya cerita dengan lebih lanjut mungkin panjang pula pembicaraan ni kan. Tapi cukup kamu tahu yang bawah ni adalah jisim atom relatif, yang atas ni adalah bilangan proton ni, nombor proton dia ya. Baik, kumpulan 1 sampai kumpulan 18 dia ada nama-nama khas dia, terutamanya ada beberapa nama. Okey, antaranya kumpulan 1 logam alkali. Kumpulan 2 kita namakan dia sebagai logam alkali bumi. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 17 kita namakan dia sebagai halogen.
okey, halogen. Dan kumpulan 18 kita namakan dia sebagai gas nadir ataupun gas adi. Semua ada function-function dia. Okey, nanti kita akan tengok okey. Jadi bagaimana unsur-unsur dalam jadual berkala moden ni disusun? Pelik jugalah kan. Kadang-kadang terfikir macam manalah saintis ni boleh dapat ilham untuk menyusun jadual sebegitu kopelnya. Kan, kalau jadual kelas kita tengok petak elok je kan, tapi kenapa berliku-liku, sini kosong, sana kosong, kejap ada naik ke atas, kejap turun ke bawah. So dia ada sebab-sebab je kenapa disusun sebegitu rupa. Okay, nanti kita akan tengok sebenarnya kenapa. Okey, so sebab dia dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Oh, maknanya dalam jadual berkala ni unsur-unsur 118 tu disusun mengikut nombor proton semakin menaik daripada 1, 2, 3 sampai 118, menunjukkan nombor proton dia semakin meningkat, iaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nanti saya akan ajar cara baca dia macam mana. Okey, so contoh kat sini, contoh saya ambil sikit Okey, hidrogen mempunyai nombor proton 1, jadi saya baca dia sebagai 1. 2 kat mana? Okey, 2 hujung sini. 2 kat sini, ujung sebelah kanan saya. So ujung kita kat sini. So nombor 2. Okey, kemudian turun bawah, color 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, seterusnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeay. Macam tadi kau lah kan. Tapi tak apa, memang baca, cara baca dia macam tu. So dia baca dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Itu maksudnya mengikut pertambahan nombor proton. So disusun macam ni lah. So dia ada sebab-sebab dia. So nak tahu lebih lanjut, kena ambil lah kimia. Okey, itu dia antaranya. Baik, apabila kita bergerak dari kiri ke kanan dalam jadual berkala unsur ni jadual berkala unsur ni, kita dapati bahawa sifat logam berkurang dan sifat bukan logam semakin meningkat. Okey, yang mana tengok warna kuning bergerak ke warna orange dan akhirnya bergerak ke warna biru, logam, separa logam dan bukan logam. Okey, itulah sifat dia. Yang kedua, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, bermaksud apabila logam kita bercampur dengan oksigen, bakar adalah oksigen, dia akan menghasilkan oksida logam. Oksida logam ni sifat dia adalah base ataupun alkali. Bila kita test dengan kertas pH ataupun penunjuk pH, so dia akan menunjukkan sifat base. Semakin ke kanan, okey, dia akan sifat dia bertukar menjadi oksida asid. Itu agak teknikal sikit lah, itu kimia punya perbahasan. Okey, cukup kamu tahu bahawa perubahan sifat dia adalah daripada oksida base kepada oksida asid. Kemudian yang ketiga, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Of course, kita tahu bahawa logam merupakan konduktor elektrik yang baik. Apabila beralih kepada bukan logam, dia merupakan konduktor elektrik yang kurang baik. Okey, so saya rasa setakat tu saja kita punya perbincangan untuk setakat ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen, boleh share dengan kawan. Kalau suka, boleh like dan boleh subscribe channel saya. Dan insyaAllah dalam part tu kita akan bincangkan berkenaan dengan susunan elektron dan pembentukan ion-ion. So sampai di sini saja kelas kita untuk setakat ni. So salam sayang daripada saya, study elok-elok. Okey, bye bye, assalamualaikum.